baru akan dikuatkuasakan di Singapura berhubung jumlah kad SIM pasca bayar atau postpaid yang setiap pelanggan boleh mendaftar. Matlamatnya untuk mengehadkan penggunaan secara haram kad SIM. Ini adalah sebahagian usaha pihak berkuasa untuk membanteras penipuan sedang jumlah kes serta jenayah siber lain yang dicatat tahun lalu melonjak hampir 50% berbanding tahun 2022. Mulai 15 April, setiap pelanggan hanya boleh mendaftarkan sehingga 10 kad SIM pasca bayar. Setakat ini tiada had yang dikenakan. Sedang had untuk kad SIM prabayar pula adalah 3. Menurut pihak berkuasa, had baharu ini dapat membataskan penggunaan untuk menipu. Selain mengambil kira mereka yang mungkin perlukan lebih banyak kad SIM untuk ahli keluarga. Ini sedang usaha dipergiatkan untuk membanteras penipuan dan jenayah siber ekoran lonjakan kes tahun lalu. Pada tahun 2023, lebih 50,000 kes dilaporkan, naik daripada jumlah hampir 34,000 yang dicatat pada tahun sebelumnya. Bagaimanapun, jumlah wang yang lesap merosot sedikit kepada sekitar 650 juta dolar. We've heard from the Anti-Scam Centre the efforts that they are going into co-locating banks in order to react quickly to stop monies from flowing out. You've heard how they use data analytics to warn potential victims before they realize they become victims to stop transacting with the scammers. We've worked with banks where we have customers coming in and wanting to transact large amounts of money. They have connections with us. And they've actually stopped 44 million from leaving because we actually stopped customers from trying to withdraw and give money to scammers. 5 jenis penipuan utama termasuk penipuan pekerjaan, e-dagang, panggilan rakan palsu, memancing data serta pelaburan. Sekitar 65% mangsa penipuan tahun lalu berusia antara 20 hingga 49 tahun. Ramai didekati melalui platform media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan Instagram. Pihak berkuasa menggesa orang ramai untuk kekal berwaspada agar terhindar daripada menjadi mangsa penipuan. Hampir 1,000 flat bina ikut tempahan atau BTO berhampiran kolam air Punggol bakal ditawarkan bulan ini. Masa menunggunya sekitar 3 tahun adalah yang paling singkat di antara projek-projek lain yang tersedia. Matilda Riverside merupakan projek BTO pertama yang dilancarkan di Punggol sejak 4 tahun lalu. Ia mengandungi 962 unit yang terdiri daripada flat fleksi 2 bilik sehingga flat 5 bilik. Ia di antara 4,100 flat yang ditawarkan untuk bulan ini. Lebih 80% mempunyai tempoh menunggu kurang daripada 3,5 tahun. Projek-projek lain terletak di Bedok, Queenstown, Choa Chu Kang, Hogang dan Woodlands. Selain flat-flat BTO, lagi 1,500 unit akan ditawarkan di bawah skim jualan baki flat. Pertunjukan Udara Singapura Selasa hadapan bakal tampilkan keupayaan terbaru Angkatan Udara Negara. Daripada jet-jet pejuang yang berupaya terbang selaju lebih 200 km sejam dan melakukan pusingan penuh 360 darjah kepada sistem-sistem peluru berpandu tercanggih. Para pengunjung ke acara tahun ini berpeluang mengetahui lebih dekat keupayaan terkini yang menjamin keselamatan udara Singapura. Mereka juga boleh menjenguk sebahagian daripada operasi Angkatan Udara di sebalik tabir. Persembahan udara pula boleh disaksikan melalui penstriman secara langsung di laman Facebook. Menteri Pertahanan Ng Eng Hen mengatakan sekiranya konflik antara Amerika Syarikat dan China berlaku, masa depan dunia bakal pudar untuk tempoh 10 hingga 30 tahun akan datang. Menurut beliau, dunia tidak mampu menghadapi ketidakstabilan di 3 kawasan secara serentak. Dr. Ng berkata demikian semasa sesi perbincangan panel utama Persidangan Keselamatan Munich, sebuah forum yang membahaskan cabaran-cabaran paling mendesak di bidang keselamatan sejagat. Can't stop countries from deciding that they're going to spend to protect their interests. You could probably have agreements, as we have in terms of against nuclear proliferation. But it will be in the diplomatic solutions, it will be in the multilateral forums that we are having now to preempt conflicts. And to me, that's the top priority for Asia. We must avoid a conflict in Asia. The world can't afford one. Dalam satu wawancara berasingan, Dr. Ng menekankan bahawa Singapura tidak mempunyai musuh.
Namun, ia percaya terhadap keperluan berbelanja untuk pertahanan serta pencegahan. Tambah beliau, terdapat keperluan untuk meningkatkan penglibatan antara pelbagai pihak tentera bagi menjalin persefahaman serta memastikan tiada kesilapan dalam perhitungan strategik.